Bang, ambil izin ya, ambil gambar. Boleh ya? Boleh. Okey. Ha? Tu nak ambil nak gambar untuk ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak share sikit lah berkenaan tentang kebun vertigasi ni lah. Sebab kira ini adalah summary untuk ataupun rumusan kita tanam terung lah untuk kebun ni. Jadi sekarang ni pokok dah mula buang hasil lah. Dah buang pokok untuk tanam semula nanti. Jadi ini adalah ringkasan tentang kebun ni. Okey, jadi kita akan pasang setup vertigasi baru. Pada masa yang sama kita buanglah pokok yang ada ni. Jadi boleh tengok ni. Okey, korang boleh nampak sebelah ni kita masih buat lagi lah untuk setup vertigasi gantung. Jadi tengok ni kebun terung yang kita buat untuk musim yang sebelum-sebelum ni. Jadi saya akan bawa lah sepintas lalu. Okey, untuk video yang ini pokok terung yang ini kita tanam jenis terung dekat 323 berat terung berat dekat 323 dengan sebanyak 1080 polybag. 1080 polybag. Jadi untuk selama tuai ni kita dah tuai sebanyak lebih kurang 14 tan lah untuk 1080 polybag. 14 tan. Jadinya mula semai lebih kurang pada 27 hari bulan 9. Lepas tu 21 hari lepas tu kita transfer ke polybag pada 17 hari bulan 10. 17 hari bulan 10. Lepas tu petik yang pertama pada 27 hari bulan 10. 27 hari bulan 11 kita petik yang pertama. Maknanya start daripada semai hingga ke tuai yang pertama adalah 67 hari ya. 67 hari kita dah tuai petik hasil yang pertama. Jadi korang boleh tengok lah pokok ni pun dah hujung-hujung kan. Jadi selama 67 hari tu adalah tempoh daripada tuai daripada semai hingga tuai. Okey, untuk selama tempoh 1080 polybag ni tanam, kita dah tuai sebanyak lebih kurang 14 tan lah, dengan purata polybag dia lebih kurang 13 kilo untuk satu polybag ataupun satu pokok lah 13 kilo. Jadi korang boleh tengok kita dapat 13 kilo lebih. Jadi tanam satu pokok saja. Jadi secara purata pokok ni dapat 13 kilo selama 7 bulan petik. Tapi kalau kira daripada semai, pokok ni berusia 9 bulan lah kalau kira dari semai. Jadi kita alhamdulillah hasil kali ni dapat memerasakan jugalah. Dengan kos pengeluaran dia, kos operasi masuk baja apa semua jatuh lebih kurang RM1.60 lah sekilo. RM1.60 sekilo. Okey, untuk pokok ni dari segi rumusan untuk pembajaan dia pula kita dah pakai lebih kurang dalam 3,400 ringgit lah. 14 tan yang kita tuai tu kita dah pakai lebih kurang 3,500 ringgit untuk kos baja. Jadi untuk pembajaan ni, ladang ni, kebun ni kita pakai baja pertanian tepat lah untuk terung.
Kita pakai diet khas kita buat untuk terung. Lepas tu kita pakai peringkat tunas, bunga dan buah. Jadi hasil yang kita dapat adalah lebih kurang dalam 14 tan. Alhamdulillah. Jadi kalau ikut pecahan dari segi kos, satu polybag 1 kilo untuk kos baja saja, baja EB jatuh lebih kurang dalam 20 sen lah, 20 sen lebih, 2.25 sen untuk setiap kilo. Jadi kalau untuk termasuk dengan kos air apa semua, dia jatuh lebih kurang dalam 50 sen lah, upah bancuh apa semua tu kan. Jadi tapi kalau dari segi keseluruhan kita dapat termasuk upah tuai apa semua tu, jatuhnya RM1.60 lah, RM1.60 untuk setiap kilo. Jadi ramai orang tahu kan, nak tahu kan untuk 1080 polybag ni berapa kadar penghasilan yang kita buat, keuntungan dia. Okey, untuk jualan kasar dia untuk 1080, tuan kebun ni dah jual apa semua tu dapat lebih kurang RM42,000. RM42,000 kan, kita tuai 14 tan tu, kita jualan kasar dia adalah 14 tan, sama dengan RM42,000 lah yang kita dapat. Jadi daripada RM42,000 tu kos keseluruhan lebih kurang dalam RM21,000. RM21,000 tu termasuk gaji tuan kebun lah, dah ada semua toke apa semua, tuai apa semua, RM21,000. Jadi tuan tanah menjana pendapatan bersih lebih kurang dalam RM21,000 lah selama 7 bulan tuai tu. 7 bulan tuai tu. Jadi okeylah untuk tanah yang berkeluasan setengah hektar ni, 1080 polybag boleh menjana keuntungan bersih RM21,000. Itu yang tuan tanah dia tambah buat pasang pelat baru tu. Alhamdulillah. Okey, untuk polybag ni selepas genap lebih kurang 7 bulan, 7 bulan kita tanam tu, kita tuai hasil, ataupun 9 bulan selepas kita tanam, kita semai, jadi pokok ni terpaksa dimatikan lah. Sebab kita dah rasa tak relevan dari segi kos untuk merawat dan meracun serangga lah. Sebab kalau tuan-tuan tengok, serangan kulat dah mula kena kan. Nampak? Buah dia banyak ditebuk ulat kan. Jadi bukanlah kita tak boleh nak kengkang dia, tapi ulat pengorek buah ni dia terlalu ekstrim sangat. Jadi kita rasa kalau kita nak meracun pun rasa tak berbaloi lah nak merawat apa semua tu. Jadi kita buat keputusan kita hapuskanlah pokok ni, supaya kita boleh tanam yang baru. Jadi bukan sebab pokok terung ni tak boleh hidup lama, tapi itulah masalah. Kita rasa kalau selama 7 bulan tu kita tuai tu, kita rasa tak berbaloi lah, sebab serangannya pun dah makin lama makin tinggi ya. Jadi kita cadang, kita musnahkan je. Jadi korang boleh tengok banyak buah yang terkena serangan ulat pengorek buah. Tu belum cerita masuk pokok mati sebab kena serangan bakteria dan sebagainya lah. Banyak ni. Memang kita rasa kalau nak rawat pun tak berbaloi ya. Memang tak berbaloi. Terlalu banyak kerosakan oleh ulat pengorek buah.
Kita pernah nak try rawat, tapi sebab kos yang dikeluarkan tu tinggi, jadi kita rasa tak perlulah. Jadi kita matikan pokok ni. Jadi kita boleh tengok terlalu teruk sangat serangan ulat pengorik buah ni. Jadi kita tengok terlalu teruk. Jadi kita boleh tengok teruk sangat buah yang kena serangan tu. Sangat ulat pengorik buah. Kita masalah sekarang ni ulat pengorik buah lah. Kalau dari segi terik apa semua tu kita tak ada masalah sangat. Bagi saya mudah tu lah untuk kita nak kengkang terik. Tapi pengorik buah ni payah sikit kan. Jadi kita berbincang dengan tuan kebun, jadi kita matikanlah pokok ni. Sebab kita nak hindar daripada dia terus membiak. Jadi kita rasa kos pun tak relevan nak rawat terus secara terus lah. Jadi kita matikan lah. Okey, sekarang kita tengah buat kerja-kerja membuang pokok lah. Jadi kalau boleh tengok lain tu semua pokok kita dah mula start buang lah. Kita dah start buang. Jadi kita potong pokok ni lah. Dah pancung. Orang kata istilah dah pancung lah pokok ni. Jadi kita rasa tak relevan dah nak bela pokok ni. Jadi kalau korang semua kalau ada cara nak kengkang masalah ulat pengorik buah ni, tak ada masalah, boleh bela pokok ni lama-lama. Sebab pokok terung boleh hidup lama sebenarnya, tapi kita tak tahan dari segi nak rawat ataupun nak halang ulat pengorik buah ni. Memang banyak sangat. Kalau tengok ni masalah ulat pengorik buah banyak sangat. Pokok yang lain, serangan kulat bakteria pun dah mula kena pokok kan. Jadi rasa memang tak berbalik lah. Tadi ada buat kerja metik je? Buang tu. Banyak buang lah? Dia pilih, kita dapat pilih juga, sama je. Kau dapat berapa ni? Tak dapat berapa je hari ni? Tak ada. Hasil pun ada dalam tu, tong tu. Gelada pun. Tak ada banyak, tak ada banyak. Biasa dekat 200 kilo sehari je. Langsung tak ada. Semua buah buruk lah cerita ni. Tak boleh dah. Memang tak boleh lah, memang tak boleh bela lah. Memang itu je kot. Dia sebenarnya pokok memang boleh hidup lama, tapi itulah. Kita tak Dia tahan. potong ni boleh. Tapi belanja je lah pula. Betul. Belanja dia. Baik kita buat baru. Buat baru, bela semai baru kan. Kita buat elok balik. Tapi okey lah, 7 bulan kita tanam ni. Yalah. Dapat okey lah. Dekat 14 tan juga tau. Alhamdulillah. Sikit-sikit pun okey. Sampai tangga banyak. Tu lah. Ini untuk musim ketiga lah kita tanam ya. Yang sebelum ni kurang sikit lah, dapat lebih kurang dalam 10 tan kot. Tapi ni kali ni dapat 14 tan kan. Untuk 1080 polybag. Jadi okey lah, alhamdulillah. Jadi korang boleh tengok lah. Ni pokok-pokok yang kita dah mula potong lah, buang. Dah start buang. Jadi dekat sini nanti akan ada lah proses-proses merawat semula apa semua ni lah. Jadi untuk yang korang semua lah, untuk kawan-kawan, pokok yang kita dah buang ni kalau boleh hari ni juga kita bakar. Macam ni nanti selepas kita potong, kita terus bakar pokok ni supaya kita dapat mengawal lah pembiakan serangga perosak ni.
kita mencegah dia kan, supaya populasi dia berkurangan. Jadi kawan-kawan boleh tengok lah, kita potong tunggul kan. Jadi air pun dalam polybag ni pun kita dah letakkan drip, tak ada apa dah, kering dah. Jadi kita akan rawat lah dan buang tunggul ni, rawat polybag ni. Lepas tu kita standby lah untuk sebulan akan datang. Sebulan akan datang kita akan masuk benih yang baru pula. Jadi kita bagi laluan kepada untuk merawat polybag dan membetul struktur-struktur ataupun tali-tali yang ada kat polybag gantung ni lah. Oh, panas lah ni, punya terik cahaya matahari. Jadi tak apa, kita buat video ni sebaik yang mungkin lah. Kalau ada kekurangan minta maaf ya. Okay, nampak kita dah mula kumpul pokok yang baru kita buang tadi, supaya kita boleh bakar pokok ni untuk mengawal rosak daripada membiak lah. Jadi tengok kita kumpul, dan kejap lagi lepas kumpul semua kita bakar pokok ni. Tinggal tunggul-tunggul je yang kita akan buat kemudian hari ya. Okey, mesti ada kawan-kawan tanya juga kan, macam mana kaedah saya merawat ni. Okey, untuk yang kali ni, untuk terung ni kan kita dah matikan pokok ni. Jadi supaya nak senang pokok ni cabut, biasanya saya akan drip EM dulu lah. Drip EM bagi akar ni cepat reput, nanti senang nak cabut. Macam tu je. Kita akan, biasa saya akan pakai EM lah, EM yang saya buat. Bila kita drip, akar dia reput apa semua, nanti cabut senang je. Macam tu. Jadi tak payah teruk-teruk dah. Itu salah satu, bukan nak kata merawat, saya nak menyenangkan kerja lah. Lepas tu akar yang ada dalam ni lagi mudah lah dia terurai dan jadi baja untuk pokok yang akan datang. Jadi itulah dia punya orang kata ringkasan dia. Dah. Jadi orang pun dah mula buat kerja dah. Mengutik apa semua. Dia orang mengutik masuk untuk dibakar nanti. Boleh Dik ambil gambar okey. Ini semua kerja apa bakal-bakal, insyaAllah petani berjaya nanti. Dekat sini kita ajarlah dia orang apa yang patut dibuat supaya jaminan makanan sekuriti negara kita akan terus terjamin lah, dengan ada generasi-generasi baru nanti yang berminat untuk dalam sektor pertanian. Okey, sekarang ni kita cari tuan tanah pula. Kita nak tengok apa komen dia untuk hasil kali ni. Ni dia tuan tanah tengah mengira-ngira. Apa yang dikira pun tak tahulah, kira untung kot. InsyaAllah. Bang, nak sembang-sembang sikit dengan abang boleh bang? Boleh. Okey. Sini bang. Gelap lah, apa, panas lah. Dah untung banyak ni, tak boleh nak kena cahaya matahari lebih sangat. Okey, jadi bang macam mana untuk musim kali ni? Kira jualan dalam 41,000 lah jualan. Kita bagi dua je lah sebenarnya kita. Dari kurang. Bagi dua untuk kos Untuk kos lah. Mana 42 21,000 lah. 1,000 lah. 21,000 tu termasuk dengan gaji abang sendiri dah. Termasuk sekali siap semua. Alhamdulillah. Bersih. Jadi kalau Lebih lagi mungkin. kalau ikut kita, sebenarnya data tu ada dalam komputer, tapi nak extract duduk dalam otak ni, kalau kita otak macam perempuan insyaAllah lah, tapi hari ni tak apa-apa nak ingat, kita ingat yang mana yang ada je lah. Okey, apa mana lebih kurang dalam 20,000 lah untuk bersih lah. 2,000 lah bersih lah tu. Jadi kalau korang tengok yang ini
Yang sebelah sana tuan tanahnya dah tambah pelat baru lah. Salah tambah repair Buat upgrade sikit. upgrade pelat gantung yang sebelum ni runtuh. Jadi kita buat yang baru lah untuk musim akan datang. Jadi untuk yang pelat yang ni macam mana bang? Bila nak tanam? Anggaran sebulan lagi lah. Sebulan lagi. Pasal ni nak bina structure dulu. Lepas tu nak buat upgrading sikit lah dia punya sistem semua. Dalam masa sebulan lagi. Lepas tu lepas sebulan kalau dia kata dah hampir nak siap, barulah kita semai. Gitu. Okey. Tapi setakat ni abang puas hati lah ya. Setakat ni puas hati lah. Okeylah. InsyaAllah nanti untuk video akan datang kita ni lah update lah dengan korang semua, dengan Abang Hussein ni, tuan kebun ni, otai baru ni. Kan pasal kebun ni. InsyaAllah apa-apa ni Masih belajar lagi. mana ada belajar, kalau dah dapat 14 tan tu kira Orang sebelah ajar. power lah tu. Okey, apa-apa nanti kita update lah dengan korang semua. Apa-apa jangan lupa tonton video ni dan subscribe saya punya channel. InsyaAllah saya akan update yang video-video yang terbaru. Assalamualaikum.